Okey, Alhamdulillah kita sambung. Berapa? 86. Kitab banjir surat 69 baris kedua dari bawah dan menunjukkan akan dia yang menolong. Kitab banjir. Kitab banjir 86. 86. Dan tersebut dalam khabar. Kita ini sambungan slide yang itu lagi. Tersebut dalam khabar, maksudnya ada ulama mengkhabarkan, itu maksudnya lah. Tapi tak tahu siapa. Lazimlah yang berakal itu baginya 3 saat. Lazimlah yang berakal itu ada baginya 3 saat. 3 saat itu apa? 3 waktu. Bukan saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat tu. Lazim baginya mesti dia ada 3 waktu dalam hidup dia lah. Siapa ni? Ni orang berakal. Siapa orang berakal ni? Dia mengenal Allah dan memahami tujuan hidup. Ni lah cuma bakal. Kalau tak kenal Allah ni, tak ada akal. Ni. Okey. Baginya mesti ada padanya akan 3 waktu. Waktu yang pertama disebut dalam kitab ni, waktunya apa? Munajat. Munajat ni apa? Munajat ni apa kata lain? Muhasabah. Bukan. Berkata-kata dengan Allah. Dengan membawa hati, munajatku dalam syahdu, merindui maghfirahmu, merdia dalam restu. Apa nyanyi ni? Maafkan kuburnya hatiku, Ustaz Asri. kurindukan. Oh, sambung oh. Ustaz Asri. Pimpinanmu. Oh, nasyid lagu Minang ni gimana? Orang awak nasyid lagu Minang ni. Abang Lim, sambung. Kurindukan pimpinanmu, keagunganmu dalam doaku. Ke apa? Boleh berkawan lah. Kebesaran pada kudratmu, ia membina roh. Lirik ada pun tak ada sambung. Macam mana? Veteran Ustaz. Itulah veteran. Munajatku dalam syahdu. Itu munajat tu. Hendaklah dia munajat dia dalam hatinya akan Tuhan dia. Dia maknanya, dia kata manusia ni, dia mesti ada satu masa, dalam satu hari tu, dia ada satu masa dan dia munajat dengan Tuhan. Dan dia berkata-kata dengan Tuhan dia. Dia cakap, aku cakaplah, ya Allah, aku ni ya Allah banyak dosa. Umur aku dah tua ya Allah. Ya Allah, aku dengar Rasulmu berkata, umat
aku sekitar 60 ya Allah. Aku ni bukan 60 ya Allah, dah lebih 60. 60 ni maknanya 58 tahun. Maknanya ya Allah, aku boleh mati bila. Rasulullah kata, umatku sekitar 60 ke 70. Jarang yang melepasi 70. Ya Allah, aku boleh mati bila. Munajat ni maknanya dia bercakap-cakap. Dari itu ya Allah, ampunkanlah ya Allah, banyak dosa aku. Dulu aku jahil ya Allah, dulu aku tak belajar agama. Sembayang aku pun aku mentam ya Allah, aku mengaku aku salah, aku munajat aku mengaku aku salah ya Allah. Ini semua silap aku, nafsu aku, lalai aku, lupa aku, leka aku, alpa aku. Ya Allah, kesian kat aku ni ya Allah, kesian kat aku. Aku ni hamba Engkau, kesian kat aku. Engkau cipta aku ya Allah, kesian kat aku. Jangan kau siksa aku atas kelalaian aku. Jangan kau siksa aku ya Allah atas aku juga yang aku buat silap. Yang masa dahulu dan masa akan datang dan juga masa sekarang. Ya Allah, puji Allah pula. Engkau maha pengampun. Engkau baik ya Allah, Engkau maha penyayang ya Allah. Engkau suka ampunkan hamba-hamba Engkau. Aku datang ya Allah untuk mohon ampun pada Engkau. Cakap lagi tu. Tapi yang penting hati mesti ada bawa. Tak boleh cakap hati tak ingat apa-apa. Ini satu bukan nama dia munajat. Munajatku dalam syahdu merindui maghfirahmu mardiya. Dia munajat ni. Ini lirik lagu ni, Rabbani nyanyi, Musa Asri nyanyi, arwah ni, Allah Irham ni. Dia yang tulis lirik ni abang dia. Bukan Salah Ghazali. Nawami yang boleh. Abang ni tak kenal lah. Tapi dia yang tulis lirik ni. Jadi adik dia nyanyi. Dia adik-beradik ni memang orang kata macam orang seni lah. Dia pandai buat lirik, pandai buat apa semua. Jadi apa yang kita nak cakap? Ulama kata, you have to spend one of your time, which your time should be divided into 3. Your time should be divided into 3. One of your time must munajat to Allah. Do you understand, Bo? Understand Ustaz? Oh, very good, very good. Bersemangat tu dia tak understand. Nak pergi kubur Ustaz. Nak pergi kubur. Hari Nak pergi kubur Allah. Baik naik tak ke maraton. Tidak dia beri ayam lagi. Tidak, Ustaz. Beri ayam lagi. Nanti buat dalam kubur handphone jangan jatuh dalam Nanti live, nanti buat buka video. Ngeri. InsyaAllah Ustaz. Jangan jatuh dalam kubur. InsyaAllah Ustaz. Handphone tak atas. Nanti jatuh, nanti waktu buka video dan kubur pun dah. InsyaAllah Ustaz. Nampak pula malaikat dia melompat menjerit tu. Okey. Kita tengok tu satu daripada masa kita ni 24 jam. Kita kena cari satu masa nak mengadu dengan Tuhan. Kalau tak mengadu pun Tuhan tahu. Kalau tak munajat pun Tuhan tahu. Tapi kenapa nak kena mengadu dengan dia? Adakah kita tidak redha dengan ujian yang diberi? Kenapa nak cerita dengan dia? Kenapa nak kena cakap dengan dia? Kenapa nak beritahu dia? Sebab apa? Untuk jadi tenang. Sebab kita hamba. Hamba ni dia mengadu dengan Tuhan dia. Itu nasyid tu. Bukan tidak redha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Ini adanya ulama kata perkataan Imam Bukhari. Ada ulama kata perkataan Imam Syafi'i. Ada ulama kata Imam Syafi'i ni, Bukhari ni dia ambil daripada Imam Syafi'i dan dia buatlah satu sajak yang berdasarkan daripada tu. Ada yang kata gitu, tak apalah, tak kisahlah mana pun. Tahu tak nasyid tu? Dikala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi.
musafir yang malam ini pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Dah dengar tak? Ni pun dah dengar. Ya Ustaz. Tak pernah dengar Ustaz. Dah pernah dengar? Tak. Linda pun tak dengar. Tokey Rashid. Tengah driving Ustaz, tak boleh nak cari lirik. Okey. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaran-Mu. Itu lirik itu lah. Imam Bukhari ni dia bangun tengah malam, dia pergi basuh diri. Dia kata, ya Allah, akulah musafir yang malang ni pergi membasuh diri tengah malam untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Dia kata apa lagi? Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Dia munajat sampai dia menangis. Hamba yang lemah serta hina. Dia kata dia lemah. Imam Bukhari kata, Imam Syafi'i kata dia lemah. Dia tak daya nak buat ibadat. Dia tak daya nak taat. Mereka merasa mereka tak daya. Semuanya kekuatan Allah. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaran. Nasyid tu bagus tau. Nasyid tu bagus. Maknanya, wahai Tuhan, aku yang lemah ni, ya Allah. Aku yang hina ni, ya Allah. Engkau terima juga untuk aku dekat Engkau, bersimpuh di bawah duli kebesaran-Mu. Tuhan hamba tidak, dia lirik ni bukan lirik ni, dia silap tau. Tuhan hamba belum pasti, tu lirik yang betul. Bagaimana penerimaan-Mu jika mendengar pengaduan? Ku yakin Kau tak mungkiri dalam wahyu yang Kau nuzulkan, Kau berjanji menerima pengaduanku, dan Kau berjanji sudi mengampunkanku. Okey. Engkau berjanji sudi mengampunkanku dari segala dosa yang aku lakukan. Allah janji kat mana? Allah janji kat mana? Orang yang betul-betul minta ampun, orang yang betul-betul taubat, Allah janji nak ampunkan. Allah janji kat mana? Ya Al-Baqarah Ustaz. Dekat Quran. Dalam Al-Baqarah ada banyak Quran ni kalau kita tengok Allah kata Allah Maha Pengampun. Allah banyak perkataan innallaha ghafurur rahim ni banyak. Jadi wajiblah akal kita mengatakan bila kita minta ampun dengan Allah, kita taubat caranya betul, maka Allah ampunkan. Wajiblah pada kita menerima itu sebagai wajib apa? Wajib apa? Internet aku untuk tu ni. Akal zati. Bukan. Wajib akal apa? Baru belajar dekat Papiman. Wajib akal li wairi. Li wairi. Tu li wairi. Jadi bergembiralah orang-orang yang bertaubat. Bergembiralah orang-orang yang tak buat dosa. Bergembiralah orang yang dah kesal dengan dosa dia yang lalu. Gembiralah. Kenapa? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin pada janji dia. Sebab ada faktor janji lah, maka akal ini wajib mengatakan orang yang Islam akan masuk syurga, orang kafir akan masuk neraka, orang yang betul-betul taubat pada Allah, guru kata, dia akan mendapat keampunan. Ya. Apa tanda taubatnya diterima? Okey, sudah satu. Apa tanda taubat diterima? Ada berapa? Ada berapa tanda yang saya dah cakap dulu ni?
Saya dah cakap belum? Enam tanda. Enam tanda. Hati bimbang terjerumus kembali. Satu. Lagi apa? Dia punya syariat dia lebat. Maknanya dia banyak buat benda-benda baik. Lagi apa? Saya cerita-cerita apa saya ingat ini. Dia gembira melaksanakan ketaatan. Jadi melihat dunia itu banyak walaupun sedikit. Dia nampak dunia ni banyak. Banyak apa? Dia ada baju dulai pun kita banyak dah baju aku. Walaupun sebenarnya sedikit je baju dulai, contohlah. Melihat akhirat itu sedikit walaupun banyak. Faham? Faham tak? Dia baca Quran banyak, sembahyang banyak, tapi dia nampak sikit je amal tu. Dia nampak akhirat itu sedikit walaupun dia buat banyak. Nombor 6, apa dia? Menjaga, alamak, semua orang tak ingat ni menjaga lisan. 6 tanda Allah ampunkan dosa, 6 tanda Allah terima taubat. Pertama, dia bimbang terjerumus pada dosa. Walaupun dia dah taubat, dia takut. Oh, ni dia tak dekat-dekat. Tak dekat dengan kawan ni, nanti terjerumus dosa balik. Kenapa? Dia bimbang, ada rasa bimbang. Lagi satu apa? Dia seronok melakukan taat. Nombor 3, dia mudah melakukan taat. Maksudnya ada mudah, ada seronok. Nombor 4, dia lihat dunia yang banyak ini, dia lihat dunia yang sedikit ini banyak, dia lihat akhirat yang banyak itu sedikit. Dan nombor 6, dia menjaga akan lisannya. Tu tanda dia Allah menerima taubat dia. Ini dalam kitab Tanbihul Wafilin. Dalam kitab kitab Imam Ghazali juga dia sambung apa? Memutuskan segala hubungan dengan kawan-kawan yang dia buat maksiat. Jadi diri dia terus bertaubat. Walaupun dia dah bertaubat, Allah terima, dia akan terus berkeadaan dia menjadi orang-orang yang tawabin. Ni munajat ni. Berkata-kata dengan Allah dengan bawah hati. Munajat ia di dalamnya itu akan Tuhannya. Dalamnya itu dalam apa? Itu tu apa? Itu tu apa yang kita ambil kata itu tu apa? Apa maksud itu tu? Dan kita kata itu. Bermunajat ia di dalam itu. Itu tu dia refer pada masa. Masa. Maknanya mesti ada satu masa kita untukkan untuk duduk atas dadah, bersimpuh di bawah duli kebesaran. Kalau nak doa pun beradab. Kata apa? Ya Allah, jika apa yang aku minta ini tak patut aku minta, ya Allah, kau maafkan aku. Orang jumpa raja kan ada adab ni kan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patih arah dia ampun. Maknanya kalau Patih cakap ni salah, tak patut Patih cakap. Sembah ni bukan maksud sembah tau, faham Sembah ni maksudnya nak beritahu, nak cakap. Itulah. Cakap, nak cakap. Kalau apa yang Patih cakap ni salah, harap dia ampun. Ulama' jaga juga ajar, ya Allah, jika apa yang aku mohon pada engkau ini tak patut aku mohon. Ya Allah, kau ampunkan aku. Baru mohon. Apa Imam Bukhari kata? Bukan tidak reda dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tepat hamba kembali nanti di sana. Gitu kan? Maknanya Imam Bukhari ni dia bangun dia ngadu dengan Tuhan. Apa masalah-masalah dia? Dia cerita dengan Allah. Apa masalah dia? Bukan tidak redha dengan apa yang kau jadikan pada aku, ya Allah. Bukan tidak redha apa yang kau berikan pada aku. Cuma aku nak mengadu dengan kau. Kenapa? Tempat hamba kembali nanti di sana. Sana mana? Sana tu kat mana? Sana tu kat mana?
Akhirat. Akhirat. Dekat akhirat tau. Akhirat Ustaz. Kita ni akan kembali jumpa Allah nanti, menghadap Allah nanti. Lepas tu orang mati dikatakan pulang menemui pencipta. Ya Allah, aku mengadu ni, Imam Bukhari kata. Kita ikut perkataan para ulama ni, Imam Bukhari ni perawi hadis. Imam Bukhari ni dia setiap kali nak tulis hadis, dia akan semayang sekarang 2 rakaat, tak tunjuk, tak apa hadis salah. Lepas tu orang panggil apa sahih Bukhari. Bukhari ni hadis semua sahih. Dia kata kalau lah aku tulis ini salah, kurang-kurangnya aku dah tanya dengan Allah. Dengan aku apa istikharah dan aku ada hujah. Ya Allah, aku dah rujuk pada engkau. Untuk tulis hadis. Maknanya dia kata bila aku mengadu pada engkau ya Allah, bukan tidak redha dengan ujian. Cuma nak mengadu. Kenapa? Tak tempat nak mengadu. Tak tempat nak bercerita. Cerita dengan orang pun nak tolong. Orang boleh nasihat je. Tapi cerita dengan Allah, Allah boleh tolong. Pasti dia tolong. Bukan tidak redha dengan ujian. Cuma hendak mengadu. Nak mengadu. Itu yang nasihat yang pengaduan buat Tuhan kan, ada nasihat kan? Itu tak nasihat pengaduan buat Tuhan. Tuhan, kau telah memberitahu kami tentang peristiwa akhir zaman. Peristiwa di zaman kami ini melalui lidah Nabi-Mu. Di zaman ini ikhtilaf banyak terjadi. Fikra sesat 72 banyaknya Al-Quran. Aku malah nyanyi yang korang dengar. Penat ni. Nyanyilah Ustaz, tak apalah. Orang kok Terus. ini aku dia pernah dengar. Pernah dengar? Dia pernah dengar nasi tu. Boleh kami. Kita orang dengar lirik dia je Ustaz. Pernah bersabda. Dia kata Tuhan yang lebih menakutkan. Nabi-Mu pernah bersabda, di akhir zaman yang paling jahat, ulama yang memandang dunia, tabiat yang busuk bau bangkai. Siapa terhidupkan mati jiwanya. Kalau ulama dia pandang dunia, dia cinta dunia, dia rebut dunia. Ulama ni ini paling jahat dia. Saya suka nasi-nasi macam ni lah. Nasi moden-moden ni tak berapa jalan lah. Itu pun dah jarang lah. Dulu beli kaset-kaset kan. Beli kaset-kaset. Okey. Dia benda-benda gini dia menyebabkan ada lirik-lirik monolog. Ada lirik munajat kan. Menyebabkan kita menyediakan sebahagian waktu kita ni, 3 waktu ni, 1 waktu ni mesti ada waktu dalam sehari yang kita duduk dan munajat kepada Allah. Mesti ada 1 waktu ni. Ulama dah khabarkan, kau mesti cari 1 waktu. Jangan sibuk sangat sampai tak ada waktu nak cerita dengan Allah. Sampai tak ada ruang dalam hati ya Allah. Sampai tak ada ruang dalam hati ni nak bercakap dengan Allah. Bercakap dengan orang lain ada masa. Urusan dengan orang lain ada masa. Dengan Allah dalam semayang pun lalai. Linda ni angkat tangan ke? Ya Ustaz, nak tanya. Ustaz kata satu waktu dalam 3 masa, 1 waktu tu masa dalam semayang ke Ustaz? Dalam luar semayang. Dalam semayang dah mesti. Yelah dalam semayang memang kita berdoa. Tapi lepas semayang dalam Mesti satu cari waktu tu satu waktu yang luar semayang. masa tahajud ke? Masa tahajud ke, lepas isyak ke, lepas asar ke. Tapi yang terbaik tu mestilah dalam tahajud. Betul tak? Munajat yang paling bagus ni dalam tahajud tak? Jangan cakap dalam hati je. Dan janganlah jerit pula. Jangan tahu kuat pula. Dia bercakap dengan nada yang rendah. Angkat tangan. Ya Allah, aku datang ya Allah. Angkat tangan. Ya Allah, ni hamba-Mu. Saya Mat Halim datang ya Allah. Sebut nama kita lah. Saya Halinda, saya datang ya Allah. Kalau rasa sebut aku macam kasar, sebut saya ke.
Berani. Saya datang ya Allah, saya duduk depan Kau ya Allah, saya ngadap Kau ya Allah, saya sembah Kau ya Allah, saya puji Kau ya Allah. Mesti pandai bercakap dengan kata-kata yang keluar itu daripada hati. Engkau pun tahu ya Allah, buku aku banyak dosa. Engkau tahu ya Allah. Engkau lebih tahu. Dan aku sendiri kadang-kadang tak tahu banyak mana dosa aku buat. Tapi engkau tahu. Aku tahu. Ulama' dengan ustaz apa beza? Ulama' lah orang hebat. Ulama' ni alim. Orang alim. Ustaz ni kalau bahasa Melayu ni guru. Ustaz ni kalau bahasa Melayu ni cikgu. Ustaz ni bahasa Arab. Bahasa Melayu cikgu. Ulama' ni bahasa Melayu dia orang alim. Orang banyak ilmu. Ustaz ni bahasa Melayu dia cikgu. Lepas tu dekat negara Arab, orang yang ajar orang main bola, dia panggil ustaz. Orang ajar orang main muzik, main biola, muka negara Arab lah. Dia panggil ustaz. Ustaz ni cikgu. Kalau kita kata guru lah, cikgu. Bukan mesti cikgu agama. Cuma dekat Malaysia ni, ustaz ni dia kata apa? Dia kata guru agama. Itu je lah. Sebenarnya ustaz ni kalau macam kita madrasah. Madrasah ni kalau bahasa Melayu Kelas. Sekolah agama. Sekolah. Tapi kita kata madrasah agama. Sebenarnya madrasah ni sekolah. Madrasul Arabiah. Sekolah Arab. Madrasah ni sekolah yang apa ni. Tapi dekat Malaysia ni kalau madrasah ni sekolah agama. Kalau madrasah ni kata Arab dan Melayu pun panggil madrasah. Madrasah ni sekolah tempat orang belajar. Tak kira belajar apa lah. Itu nama dia madrasah. Jadi apa yang kita kata mesti cari masa dah. Mesti cari masa dalam satu hari ni. Mesti cari masa untuk kita duduk dalam atas sejadah. Pakai pakaian yang baik. Pakai tutup aurat macam semayang. Pakai telekung tu, pakai apa benda tu, pakai pakaian elok. Dan munajat lah dengan Allah. Dengan hadir hati kepadanya. Nya tu Allah. Nya tu Allah. Mengadulah apa-apa. Ya Allah, hati aku tak bahagia, ya Allah. Rezeki aku sempit, ya Allah. Engkau lebih mengetahui. Sebut puji nama dia. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Engkau Razak ni memberi rezeki. Ya Allah, aku ni dosa banyak. Tapi engkau, Ya Allah, At-Tawwab. At-Tawwab ni apa? Menerima taubat. Nama Allah At-Tawwab ni menerima taubat. Nak doa ni mesti sebut nama dia yang baik dalam Asmaul Husna. Mintalah dengan dia, Ya Allah, ni pasangan aku nak macam ni, Ya Allah, nak buat macam ni. Tapi aku tahu, Ya Allah, ini bahaya berdiri dia. Dia nak pergi masuk lumba kereta ke apa contoh ni. Dia minat lumba kereta, bahaya, Ya Allah, engkau halanglah dia, Ya Allah. Aku tak daya halang, Ya Allah. Engkau halang dia. Ya, nak sebut apa? Ya apa? Ya apa? Ya apa? Ya maniak. Ya maniak. Maniak ni penghalang. Allah ni maha menghalang. Kalau dia halang, orang tak boleh nak buat. Kalau dia tak diizinkan, orang akan buat. Ya maniak. Ya maniak. Engkau maha penghalang tu. Itu Asmaul Husna ni. Maknanya disebut Asmaul Husna ni adalah bersangkutan dengan apa yang doa. Ya Allah, engkau ampunkan aku, Ya Allah. Aku tak larat masuk neraka, Ya Allah. Pasti, Ya Allah. Pasti. Bila hilas tulis Firdaus, kan kita baca tu kan. Bila hilas, agak orang ni banyak baca. Aku tak mungkin boleh tahan api neraka. Pasti, Ya Allah. Pasti. Kena api kat dapur melecur pun minyak. Goreng ikan pun meletup kena tangan putih. Ya Allah, aku tak mampu, Ya Allah. Mampu. Tapi aku yakin kau dengan rahmat kau akan selamatkan aku. Jadi kita usaha ke arah tu. Kita usaha ke arah tu. Munajat, tapi mesti usaha ke arah tu. Siapalah aku, Ya Allah. Hina ni aku ni, Ya Allah. Engkau yang mulia. Lemah ni aku ni, Ya Allah. Engkau lah yang gagah. Aku hamba mohon ampun dan engkau akan mengampunkan aku, Ya Allah. Baik engkau, Ya Allah. Lepas tu, satu sesi lagi.
Mula dalam munajat ni, puji. Dalam puji, ada doa. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Lepas tu, doa. Sayangilah aku, Ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Sebut naik kali. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah aku. Buat doa. Atau doa dulu, lepas tu sebut nama-nama dia dalam Asma'ul Husna. Dalam Asma'ul Husna. Itu kaedah dia munajat. Doa, lepas tu puji. Doa, lepas tu puji. Lepas tu sebutkan yang diri kita ni memang lemah sebenarnya. Ya Allah, aku tak daya, Ya Allah. Aku sangat tak daya. Aku nak belajar ilmu agama pun pernah perang dengan anak aku. Tapi kalau engkau mudahkan, segalanya akan mudah. Allah yassir wa la tu'assir wa tammi bil khair. Mudahkanlah Ya Allah. Engkau memudahkan, jangan susahkan Ya Allah. Mudahkanlah aku dalam ketaatan. Ini doa ini diulang-ulang pada tiap malam. Munajat ini diulang-ulang pada masa-masa yang kita ada. Mohon, Ya Allah, aku ni nak mati. Aku nak tinggalkan dunia ni. Kau berilah aku tiket husnul khatimah dengan rahmat Engkau. Dengan rahmat Engkau. Dengan rahmat Engkau, Engkau berilah aku husnul khatimah. Agar aku tidak disiksa dalam kubur, wahai Tuhan. Cerita, munajat, cakap, beritahu. Ada satu saat ni bukan satu saat. Satu waktu dalam hidup kita yang kita kena ni buat khabar daripada ulama. Malanglah kalau kita tak pernah buat. Malanglah kita kalau tak pernah buat. Mengadu dengan dia, kesian aku Tuhan. Hamba yang lemah ini, saya ni lemah Tuhan. Keampunanmu ku harapkan. Tiada siapa boleh bela aku kat akhirat, Ya Allah. Tiada siapa boleh tolong saya dalam kubur, Ya Allah. Hanya Engkau. Cerita dengan dia. Yusuf ni nak tanya ke? Angkat tangan. Kasihanilah aku, wahai Tuhan. Tak dengar hamba yang lemah ini. Tak pernah Ustaz, tak pernah dengar lagu tu Ustaz. Ampunanmu yang ku harapkan, siapa lagi yang akan membela kalau Engkau. Mel masuk sini, kita berduet. Tak nak. Ustaz. Dia duduk dekat sebelah, macam mana nak berduet? Aku kan hambamu jua. Pergi cari nasihat-nasihat macam ni. Kau jangan pergi tengok drama. Tonton. Tengok drama. Tengok drama tak? Ulang-ulang drama lama. Tengok drama. Tak tengok Ustaz. Dia, tengok drama dia. Tak sempat nak tengok Ustaz. Amboi. Tak sempat nak tengok Abang Alim. Tak sempat. Kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang. Kadang-kadang. Drama pakai telpon. Ya Allah, tolonglah aku keluar mata. Telefon ni. Drama ni. Ya Allah, tolonglah aku keluar mata. Buka telefon, pergi baring dekat atas katil, sebelah tu ada lelaki. Lelaki itu bukan suami dia. 28 hari mencari cinta Ustaz. Tak jumpa 28 hari. 28 hari tak jumpa. Mana cinta tu ada? Lepas buka telekong ni, dalam TV, tadi dah menangis ni. Ya Allah, tolonglah aku. Lepas tu pergi tidur kat katil sebelah lelaki. Dia kata kesian perempuan ni. Itu bukan lelaki dia tau. Itu bukan lelaki dia tu.
Itu orang lain dan dia berlakon, dia tidur atas katil sebelah lelaki. Tengok. Lepas tu tarik selimut. Lelaki pun tarik selimut. Nampak Ustaz. Boleh ke buat macam tu? Tak boleh Ustaz, haram Ustaz, tak boleh. Berlakonnya pasal boleh. Tidur satu selimut lelaki. Tadi dah kata lekong. Tadi dah munajat, penuh-penuh munajat kan. Kita tengok cerita tu, faham Kita tengok cerita tu, nanti Astro ni, dia buat rating. Dia buat rating. Rating ni nampak cerita ni, wah, 3 million views. 3 juta penonton. Jadi mereka akan buat cerita macam ni lagi. Kenapa? Wah, sambutan bagus. Siapa yang menaikkan rating cerita ni? Orang yang tengok je lah. Tahu? Orang yang tengok cerita ni. Itu bukan munajat tu lakonan. Tu saya kata, pergilah cari nasyid-nasyid. Yang boleh kita dengar ni, dia sentuh hati kita. Dia membantu kita untuk munajat dengan Allah. Tu tak ada yang lebih indah lah. Dulu saya pergi mana Satok. Pasal Satok. Dulu kami pergi pasal Satok. Kami pergi kerja dulu. Kami pergi pasal Satok. Kami jumpa ada kedai buku agama. Kami tanya dengan orang tu, dia jual buku agama. Kami tanya, ni kita jual lah ni. Dia ada satu stiker bulat ditampal dekat cermin. Alah, kan barang-barang dia taruh dalam cermin kan, ditampal kat depan. Ditampal kat depan. Dia gambar apa, gambar macam gambar malam lah, lepas tu ada pokok. Malam tiada indah tanpa tahajud. Oh, saya kata bang, saya nak beli ni lah. Dia kata, wah ni saya beli kat Indonesia. Bang, saya nak beli ni. Oh, ni tak jual. Ni saya pergi Indonesia, saya beli. Lepas tu, dia bang, saya ambil yang ni lah. Oh, tak boleh. Dia kata, ni satu je dia. Dia kata, saya ni suka stiker ni. Malam tiada indah tanpa tahajud. Dia kata gitu lah. Jadi saya tengok, saya tertarik. Kalau stiker-stiker yang biasa ni, kita biasa tengok lah. Tak berkumpul jual. Tapi benda-bendanya rare ni. Ni yang kita nak cari ni. Dia tak nak jual. Dia nak jual. Dia kata, saya pun seronok tengok dia. Tak jual tak apalah dia kata. Dia ingatkan saya nak beli yang ni. Jadi saya beli stiker lain lah dengan dia. Apa yang kita kata munajat ni adalah tradisi siapa? Tradisi orang soleh. Orang soleh. Dalam bahasa Arab disebut apa? Bu. Da'bus. Sorry. Da'bus solehin. Apa da'bus solehin lagi? Munajat. Lagi? Musafir. Musafir. Lagi? Beri hadiah. Ni hadiah. Ni da'bus solehin. Yang kuat semayang, kuat apa tu memanglah. Musafir da'bus solehin. Munajat malam hari, da'bus solehin. Beri hadiah, da'bus solehin. Orang soleh ni suka beri hadiah. Dia suka beri hadiah lah, tak kisah hadiah apa, duit ke, apa benda ke, gitu, gini ke, tak kisah lah pada orang lain. Kenapa? Itulah tradisi orang soleh. Maksudnya benda da'bus solehin. Banyak sembahyang sunat, banyak puasa sunat, banyak zikir, banyak tu memang ada pada mereka. Maknanya yang ada pada mereka, orang awam pun ada juga baca Quran banyak. Tapi yang tak ada pada orang awam, yang ada pada mereka ialah mereka kerap munajat. Mereka kerap munajat. Dan mereka kerap musafir. Mohon agar antara doa yang makbul ni doa orang-orang musafir. Jadi kalau ada ruang, pergi jalan. Di keluar rumah halah daripada rumah kita. Di keluar rumah halah. Jangan kajang bagi kajang. Keluar.
Kak Gayah ada dekat Rompin, boleh tunggu kita. Abang Din ada dekat Rompin, Abad ada dekat Bentong. Ramai kawan kita dekat luar ni. Engku ada, Engku Asma ada dekat Perak, Lia ada dekat Kuantan, Diana ada dekat Kuantan, Rosida ada dekat mana dia? Rosida dekat Tegamat. Sedang. Dekat Tegamat. Mak Lia ada dekat Terengganu. Oi, merata kawan kita ni. Kak Ani ada kat Tanah Merah, Kak Galina ada kat Tanah Merah, Cikgu Fidin ada dekat, Cikgu Fidin ada tak? Ni tak ada ni orang ni. Cikgu Fidin ada dekat Sungai Petani, Kak Magiah ada dekat Penang, Tuan Yusin ada dekat Teluk Intan. Yang lain ni, semua ni kawasan ni. Kak Ina ada dekat Rawang, Kak Tipah Hazbi ada dekat Bukit Jalil, Ali dekat Ulangan. Yang banyak yang saya tak kenal lagi. Kat mana. Kak Siti ada kat mana? Kak Sabak dekat Ampang. Kak Siti dekat US. Pergi lah. Berjalan bermusafirlah. Tengku Rahimah Mahmud ada kat Jaluta. Kadang-kadang ada kat Terengganu. Pergi jalan. Lepas tu doa banyak-banyak. Ni ada Rosida Muhammad Lazim. Man ada Jalan Duta. Man Kementerian. Banyak ke kawan kita ni? Ada tak ada. Man ada Jalan Duta. Ni Kak Ayah ada kat Ceras. Kak Sabak ada kat Ampang. Oi, ni kat Syamsiah ni kat mana? Johor Baru. Johor Ustaz. Johor, orang Johor. Kakak Kurai. Ya betul. Sekarang orang Rawang dah jadi orang Terengganu Ustaz. Alamak, orang ramai yang Terengganu. Mana orang jadi orang Terengganu pula. Kalau kita. Lalu kita dia makan kopok. Kak Ina orang Terengganu Kak Ina. Dia makan nasi tengah hari tu, dia makan kopok tau kadang. Saya kawan orang Terengganu. Makan mihon pun makan kopok. Makan mihon pun makan kopok. Kopok juga. Tak apalah. Pergi jalan. Ni yang Kak Yam ada dekat mana? Kalang Balat, tepi laut. Pergi. Suraya Wong ada kat Johor, Sutami. Sutami kat mana? Indonesia ke? Tak Malaysia sekarang. Dekat Malaysia. Sutami. Kat Malaysia ke? Kat Malaysia. Ini dah balik Indonesia, Sutami. Tak balik lagi Ustaz. Ini orang Indonesia ni. Orang Indonesia belajar dengan kita lah. Anak sekolah sini Ustaz. Ya kan? Satu jadi orang sini kan. Pergi lah jalan. Ada kat Langat, Datuk Zarul ada kat Taman Pilihan Kajang. Daidah ni dia jalan. Nak jalan pergi naik taksi dia. Kita tradisi je orang soleh ni, dia hati dia ni munajat dengan Allah. Walaupun jasad dia dengan manusia, dia bercakap dengan manusia, dia makan dengan manusia. Walaupun jasad dia dengan manusia, tapi hati dia dengan Allah. Saya nampak dia bercakap dengan kita je. Tapi hati dia ni, dia tak lepas dengan Allah. Ini lagu apa ni? Berjalan bermusafirlah. Ini bukan lagu Rahman ni. Ini lagu lain. Melihat kebesaran Allah. Itu lagu lama sangat. Ini lagu lain. Meninjau, menitilah rahsia ciptaan Allah. Nanti bulan 3 kita nak jalan lagi. Siapa nak ikut? Bulan 3 nak jalan lagi. Kita nak naik bas. Tapi orang lain arrange lah. Saya penat nak arrange. Tak ada masa nak arrange. Orang AJK buat AJK kecil, kita arrange, kita naik bas, kita tidur ke atau balik malam ke, tak kisahlah. Kenapa? Nak musafir. Ini bulan 2 ni kita musafir ke Port Dickson, tapi macam saya tak ada jamak, tak sampai ni. Nanti saya alter balik atau cara tu. Ini boleh jamak lah. Saya tak boleh jamak. Jadi bulan 3 ni insyaAllah. Sebelum puasa ni kita berjalan lagi tadi. Lepas tu bulan puasa stop lah. Nanti tengoklah bulan 6 ke bulan 7 ke kita buat lagi. Supaya dapat bertemu, kita jumpa sama kita dan kita lebih akrab.
Bila lebih akrab, kita rasa macam kelas ni kita punya. Jadi kita boleh kita belajar dengan kenal orang dalam kelas, dengan kita belajar tak kenal orang dalam kelas, tak lama. Tak lama. Jadi yang eloknya kita kenal. Ramai lagi yang saya pernah jumpa ni. Syamsiah Sadli saya tak pernah jumpa. Sutami pun tak pernah jumpa. Ramai saya pernah jumpa. InsyaAllah ada nanti Ustaz. Ada orang ke ni, Kek Wah Kuning ni pun tak pernah jumpa. Khairia Abdul Rahim, Laila Kartini. Tipa ni pernah jumpa lah kawan. Ini dah jumpa, Jamilah, Milah ni pun macam tak jumpa. Julia pun belum pernah jumpa. Masarah ni kawan, dia jumpa lah. Majidah ni KKR, Maziah ni pun tak pernah jumpa. Penang. Marza, Zakaria pun tak jumpa. Ramai lah tak jumpa lagi. Ramai tak jumpa lagi. Ali ni selalu jumpa. Kak Gayah ni, Nas Afiq ni Kak Gayah selalu jumpa. Nazaria Kasim ni selalu jumpa. Ada yang saya tak jumpa lagi. Jadi kalau kita jumpa, kita boleh kenal kan. Jadi kita boleh kenal, nanti kita dapat lebih akrab antara kawan kita dan kita lebih seronok belajar lah. Itu dia tujuan jumpa ni. Okey. Ini satu ni dia kata munajat. Nombor 2, apa dia kata dalam kitab ni? Hendaklah menghabiskan di dalam itu. Di dalamnya apa tu? Di dalamnya apa? Dalam munajat tu, apa dia kena selain daripada dia mengadu dengan Tuhan, menilik akan dia dan memikirkan adakah dia ni buat ibadat atau berbuat maksiat. Dalam munajat ni cuba fikir sikit otak kita ni. Telik. Apa telik? Muhasabah Ustaz. Muhasabah. Telik bukan tengok. Telik ni dia macam ni. Yang telik. Apa ni? Telik. Kau tengok sini. Telik dia tengok betul. Satu tengok. Oh ni apa ni, kayu apa ni? Meneliti. Meneliti lah. Kayu apa? Kayu ni kayu apa? Meneliti. Meneliti. Itu nama telik. Nak telik apa? Adakah dia orang yang munajat tadi dalam maksiat atau dalam ibadat? So, baca kita mengimbah tau. Saya cakap betul. Tapi jarang surau dia buka kitab mengimbah. Dia buka dia kata kitab ni untuk perempuan. Bukan untuk perempuan. Maka jika dia berbuat ibadat, katakanlah dia dah telik-telik. Ni. Jika dia berbuat ibadat dan dia telik tu dia nampak dia ni okey lah, dia dah boleh sembahyang sunat, dia dah boleh qada sembahyang, dia dah boleh gini-gini. Dia belajar agama, dia belajar tauhid. Dia faham lah, dapat faham lagi. Dulu tak reti apa-apa, sekarang dah tahu ini, dah tahu itu, dah banyak benda dia tahu. Dah boleh sebut. Tanya dengan mutah pun boleh sebut. Okey. Kalau saya tanya sebutkan 4 rukun syahadah. Tu sebut. Jangan tengok nota. Jangan tengok nota. Sebutkan 4 rukun syahadah. Yakin ada zat Allah. Apa? Yakin ada zat Allah. Nombor 2. Jangan tengok Yakin nota. ada sifat Allah. Nombor 3. Yakin ada perbuatan Allah. Nombor 4. Yakin Rasul itu utusan Allah dan diri Rasul itu benar dan segala khabar Rasul itu benar. 4. Dia nak tepat sini meyakini dan mengisbatkan. Satu yakin, satu tetapkan. Okey. Akan wujud Allah dan ada zat Allah. Jadi 2 ni.
wujud dan wujud dia dengan zat. Satu. Nombor dua, yakin akan segala sifat Allah. Yakin dan mengibat sifat Allah. Nombor tiga, yakin dan mengibatkan segala af'al perbuatan Allah. Nombor empat, yakin dan mengibatkan akan benarnya diri Rasul itu dan benarnya khabar Rasul. Ini rukun syahadat. Kalau kita tak mengaji, Ahmad Azidi ni siapa? Kat nama apa? Syida Ustaz. Syida? Mm-mm. Turun mana? Tak ada. Duduk mana? Kat mana? Duk Seri Bangi Ustaz. Tapi saya jumpa link Ustaz ni dari ustazah saya. Oh, ustazahnya bagi. Ustazah apa nama? Ustazah tak ada Rami agaknya. Oh, dalam ni lah. Okey lah. Ustazahnya bagi. Minta tolong ustazah recommendkan guru untuk ajar Fardu Ain. So ustazah bagi ustaz. Oh. Ustazah tak ajar Fardu Ain? Ustazah ajar mengaji Ustaz. Oh, dia jangan ngaji. Okey lah tu. Dia ajar Quran lah maknanya. Duduk Bangi Siapa nama? Syida. Okey. Saya nampak selalu jawab tapi saya tengok nama Ahmad Azidi. Ahmad Azidi. Sebelum ni ada belajar dengan saya kan? Ada. Mula join Ustaz bulan 7. Tahun ni? Tahun lepas? Tahun lepas. Baru lagi lah. Tahun lepas. Sebelum ni ada belajar dengan orang lain, Fardu Ain? Tak ada Ustaz. Okey lah. Kalau jawab tu mana tahu lah. Dapat lah ilmu. Okey lah tu. Syukurlah pada Allah. Okey. Ini dia kata apa? Kalau lah dia kata, maka jika ada ia berbuat ibadat, hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala. Jadi dia kena buat apa lagi? Syukur. Kenapa? Dia telik-telik diri dia dalam ibadat. Syukur dia. Wah, dah gali kubur ke belum? Wah, dah terdengar. Ada Ustaz? Dah gali kubur ke belum? Dah. Tengah baru sampai lutut Ustaz. Oh, yang berlutut. Dia pun yang jatuh Dia pun yang jatuh. InsyaAllah. Live lah. InsyaAllah Ustaz. Minum air tengah lupa. Ambil air berbungkus, ikat dekat tiang kubur. InsyaAllah. Haji Nasir, mana Haji Nasir? Ya, saya ada. Saya tengah merhatikan dia orang tengah break apa ni. Saya ada sama-sama dengan orang ke. Jin Cangkul buat live dekat kubur Amboi. Maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala kerana apa? Anugerah dengan berbuat ibadat itu. Kerana ibadat. Kenapa dia kena syukur? Syukur atas anugerah. Maknanya kita ni ibadat ni bukan sebab kita pandai. Faham kan? Bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita alim. Bukan sebab kita kata kita baik, bukan. Tapi semata-mata anugerah. Anugerah ni apa? Pemberian Anugerah darimu Allah, salurkan menuju jalan anugerah. Orang tak dengar ni sini. Malah aku lagi. Tak apa, Ustaz. Teruskan nyanyi. Anugerah tu anugerah. Penyanyi ni dah meninggal. Penyanyi ni nama apa? Bapak dia nama Nasution. Apa depan ni? Dia orang Indonesia. Dia keturunan Indonesia lah. Tapi dia ni pelajar UPM. Mata dia sebelah tak nampak. Dalam kamar sepi. Wah, best lagu tu. Very touching. Saya suka lagu tu.
Very touching. Touching the deep of my heart, Abang Lim. Lagu tu best. Pergilah cari kat YouTube. Yes sir, it's true sir. Yes. Very deep of my heart. Dia akan touch. Dan kita menyebabkan akal kita berfikir. Oh, anugerah. Anugerah. Ibadah ni anugerah. Ya, anugerah. Umar Al-Khattab bila dia nak angkat takbir nak angkat takbir. Kadang nampak dia punya mata ni berenang. Benang air lah. Macam orang nak nangis. Sahabat tengok dia semayang macam nak nangis. Allah. Wahai Umar, kami dah nampak engkau kadang-kadang nak keluar air mata. Kenapa wahai Umar? Kenapa wahai Amirul Mukminin? Dia kata, wahai sahabat, kalau Allah tak izinkan, Umar ini tidak boleh angkat takbir. Faham Kalau Allah tak izinkan, Umar ini tidak boleh angkat takbir. Dia kata. Dia rasa apa? Dia angkat takbir ni Allah izinkan dia angkat. Kalau kita duduk munajat ni, kita renung ni, kita okey lah, rasanya aku dah better than before lah. Better before, ikut compare with before, kita rasa kita better. Better apa? Bukan better pada kita nak puji diri kita, bukan. Maknanya kita boleh nilai, dulu semayang lambat, sekarang semayang cepat, dulu tak belajar fardu-ain, sekarang belajar fardu-ain, dulu tak pandai rukun syahadah, sekarang dah pandai rukun syahadah, contoh Dan even boleh jawab tanpa tengok otak. Kerana al-ilmi fi sudur. Dah ada dalam hati kita ilmu tu. Maknanya kita dalam keadaan yang baik. Dulu tak belajar fardu-ain, dulu tak apa benda, main-main je. Sekarang ni ada penumpuan, ada nota, ada kitab, ada apa. Maknanya bila kita cerita ni kita kata I'm better than before. Takkan ni kita lah, saya cakap orang lain. I'm better than before. Dulu Tumak Nina pun tak tahu, sekarang Tumak Nina dah pandai. Dulu Tumak Nina tak dengar, apa nak. Sekarang dah tahu dah, Tumak Nina. Apa benda? Tetap, tak gerak, tak goncang, tak goyang, tak getar, pegun. Dah faham dah? Dah faham? Dulu tak tahu. Dulu apa sifat, apa zat pun tak erti. Apa sifat, apa zat, apa arat pun tak pandai. Kan dah pandai dah. Mana ada perubahan lah, walaupun tak banyak. Maknanya kita ni better than before. Siapakah kuasa yang menyebabkan kita better than before? Siapakah yang memberi kita taufik yang menyebabkan kita better than before? Siapa yang memberi cahaya kepada kita? Betul. Allah. Okay, Allah yang bagi. Bukan saya lah. Bukan saya. Allah bagi. Saya ni sebab. Allah jadikan sebab. Saya mengajar, orang dapat. Dapat. Alhamdulillah. Bukan saya bagi. I have nothing to do with your improvement. Ya boleh? Tak lagi? Mesti dah senang isyak ni. Ustaz dapat pahala Ustaz. Nak pahala. Allah nak bagi pahala. Kak Liki, kalau saya cakap salah betul kan? Ya betul Ustaz. Nanti Kak Liki tengok kamus. Apa Ustaz cakap ni? Aku duduk sini Amerika pun tak tahu. Orang Amerika pun tak tahu apa Ustaz cakap. I have nothing to do with your improvement. Terima kasih Ustaz, ajar kami Ustaz dengan Terima kasih atas sebab je. Tapi bukan saya yang buka hati tu campak pun kau berubah. Tak. Saya tak ada kuasa apa-apa. Tapi yang ada kuasa Allah. Tapi kita sama-sama usaha, saya beritahu, saya cuba ubah diri saya, Abang Alim belajar, Abang Alim cuba ubah diri. Mana yang dapat Allah izinkan, dia dapat nikmat yang besar kerana dia berada dalam ibadat dan taat. Jawapan dia ialah syukur. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Syukur pada Allah. Cakap, ya Allah, Engkau yang bagi aku taufik. Engkau bagi aku ilmu. Engkau bagi aku ilmu. Dulu tak tahu syarat atas rukun. Ada syarat rukun? Dulu kalau orang kata kat surau, abang ni semuanya tak Tumak Ninah. Apa nah, dia kata. Tak ngeri je dulu. Dia jahil. Tak ngeri kita, malaikat kata ni sebodoh ni tengah-tengah semayang. Tak ngeri kita. Tak ngeri kita dulu, kita ni semayang macam munafik. Mulut kata Rabi pilih, hati berjalan satu negeri jalan.
Abad Bernam, Tanjung Karang. Langat, jumpa war, jumpa Haji Nasir. Tengah semayang jumpa war, jumpa Haji Nasir. Mak. Yes Ustaz, yes. Yes, you're right. Wow, gambar spek gading tu. Yes Ustaz. Bukan beli yang berat dadah RM5 ni, bukan Bukan Ustaz. Gambar spek gading. Sebenarnya war ni, kalau besar ke gambar ni, pakai war, rantai war. Rantai hitam Ustaz, yang dapat dari limau. Pakai seluar Emco. Textbook. Rindu dengan kawan-kawan saya, rindu dengan kawan-kawan. Itu Allah syukur saya kata betul tak semua orang Allah pilih dia untuk berubah. Allah nak pilih orang berubah ni, Allah pilih. Kalau Allah kata aku tak nak ubah kau, tak ubah. Duduklah dalam jahil, duduklah dalam gelap, duduk dalam zulmat. Sampai mati, kubur pun gelap juga. Tapi kalau Allah pilih orang tu nak berubah, dia akan lahirkan sebab-sebab lah. Pergi belajar dekat masjid, pergi belajar dekat surau, jumpa orang ini, orang ni recommend link. Belajar dengan online pun tak apa, bukan satu cara yang lahir. Belajar dengan online pun tak apa, dapat ilmu, jentik hati tersentuh, berubah diri, rasa bersalah, rasa berdosa. Jawapannya, Alhamdulillah. Jangan cakap kerana ustaz lah saya dapat berubah. No, you are very wrong. Tahu? You are very wrong. Ini usaha kita. Ada orang belajar tak berubah pun ada. Ada orang belajar, dia serupa je, status quo. Macam mana dia semain tak khusyuk, dia semain tak khusyuk. Dulu pakai seluar ketat, masih pakai seluar ketat. Kenapa? Dia tak berubah. Cahaya ilmu ni tak dapat berubah dia. Kenapa? Dia tak menyediakan hati yang betul. Dia tak membuka saluran hati dia untuk dijentik hati dia dan dia bawa hati dia pada Allah. Jadi tak ada jawapan lagi. Apa jawapan kita dengan Allah? Apa jawab kita dengan Allah bila dia beri taufik kita boleh berubah? Alhamdulillah. Itu bila baca Alhamdulillah, kita kan semayang kan baca kan? Alhamdulillah. Ini antara benda yang kita kena rasakan. Apa? Ya Allah, aku dah berubah sikit ya Allah. Walaupun tak banyak ya Allah. Syukur aku boleh berubah ya Allah. Kau yang gerakkan hati aku berubah ya Allah. Engkau berkuasa menggerakkan awan. Mudahnya aku nak gerakkan hati berubah. Terima kasih ya Allah, engkau pilih aku. Betul lah. Engkau pilih aku ya Allah. Engkau pilih nama aku ni untuk berubah. Walaupun tak berubah dengan sempurna lagi. Tolong aku ya Allah, aku nak berubah. Bagi aku maintain dalam perubahan ni. Bagi aku dalam ibadat ya Allah. Aku telik diri aku adalah berubah sikit-sikit. Walaupun tak banyak. Aku letak pakai minyak wangi ya Allah. Aku letak pakai seluar ketat ya Allah. Ya Allah, tak pakai dah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau yang gerakkan hati aku tak buat benda ni ya Allah. Dengan ilmu yang kau beri. Dengan panduan yang kau beri. Aku dah berubah ya Allah. Ya Allah, biarkan aku berubah lagi. Biar kau berubah. Sebelum roh aku kau bawa pindah ke alam barzah. Korang ni dengar tak aku cakap ni? Dengar. Dengar Ustaz. Ada Ustaz, ada. Dah baca sajak, dah panggil orang tengah gali kubur. Nak bagi faham kan? Sanggup berhenti mencangkul Ustaz. Berhenti mencangkul Ustaz. Tunggu Ustaz habis. Wah, cangkul kan orang tu datang ke nak tanam kan? Tak apa, dia mandi dulu. Dia tengah mandi. Dia buat pergi mandi dulu Ustaz. Oh, dia tengah mandi? Yalah. Ya, di surau Ustaz. Di surau. Wah, botol yang sabun tu dah bagi kat orang tak? Dah Ustaz. Tapi sebagian. Lepas tu, anjir Ustaz. Tak apa dah, tak ada rezeki dia nak makan. Dia bagi kat surau tu dia buat apa kan? Ya Ustaz. Okey. Kita berhentilah pukul 9. Kawan pun ada nak kerja, ada nak gali kubur. Okey. Nanti bawa sambung kau. Bawa tak ada kitab ke tu? Ada bawa kitab Ustaz. Ada bawa kitab insya-Allah Bawa Ustaz. kita kat kubur. Bawa Ustaz. Jangan tinggal dalam kubur pula ni. Ada sistem tu sampai kat kubur bawa. Bawa. Hendaklah syukur pada Allah Ta'ala. Okey, balik kedua dia bawa. InsyaAllah. Dan jika ia berbuat maksiat. InsyaAllah Ustaz.
Kalau tak ada pen, ambil tanah bubur. Ada pensat, ada pensat. Oh, pen mana? Bawa. Kalau ambil tanah bubur tu, cekik-cekik. Macam Ustaz. Baru kedua dia bawah. Jika ia berbuat maksiat, maka hendaklah ia taubat. Kita sambung hari Senin. Sini Ustaz. Senin. Okey, tengah hari ni ada kuliah per keso, tak ada live sebab saya tengok internet dia tak bagus dalam bangunan. Nanti pukul 5 ada live. Ya Ustaz, Tauhid 5 Okey, nanti jumpa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ma'a Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.